المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أول خلق الله تصلى بهم النار ثلاثة. اللهم صل على سيدنا محمد. رجل قرأ القرآن ليقال إنه قارئ. ورجل اللهم صل على سيدنا محمد استشهد وما قاتل إلا ليقال إنه جريء. ورجل له مال تصدق منه صدقة ليقال إنه جواد. الحديث مختصر بمعناه. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. Dalam sebuah hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut awalu khalqillahi tusla bihimun nar thalathatun. Awal-awal makhluk Allah yang akan ditempatkan mereka itu dalam neraka ada tiga. Awal-awal makhluk Allah yang akan ditempatkan mereka itu di dalam neraka ada tiga. Yang pertama, rajulun qara'a al-Qur'ana liyuqala innahu qari'un. Yang pertama, seseorang yang membaca Al-Quran untuk dikatakan dia ialah qari', orang yang pandai membaca Al-Quran. Wa rajulun istashhada wa ma qatala illa liyuqala innahu jari'un. Yang kedua,
seseorang yang syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seseorang yang syahid di jalan Allah, wa ma qatala, dan tidak ia berperang, illa liyuqala innahu jari'un, melainkan untuk dikata bahwasanya ia seorang yang berani. Wa rajulun lahu malun, yang ketiga ialah seseorang yang baginya dia ada harta. Lahu malun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tasaddaqa minhu, yang ia bersedekah daripada hartanya itu, sedekatan, satu sedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, liyuqala, untuk dikatakan innahu jawadun, bahwasanya ia seorang yang sangat pemurah. Ini ialah kesan daripada tidak ikhlas, ataupun kesan daripada riya, melakukan amal untuk tujuan yang lain daripada Allah, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, seseorang yang baca Al-Quran tidak membaca tujuannya kerana Allah, tapi membacanya untuk dikatakan dia seorang qari, seorang yang mahir di dalam membaca Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, ini penting untuk menjadi renungan kepada setiap qurra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang pula bila mana seseorang qari memperdengarkan bacaannya dengan kemahiran yang digunakan oleh seseorang qari, dengan lagu-lagu yang dia perdengarkan kepada orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan orang pula sebut Allah. Jadi kadang-kadang dengan kebolehan suaranya yang panjang, nafasnya yang panjang dan sebagainya. Jadi kalaulah tujuannya ialah untuk orang katakan dia betul-betul qari, dia seorang qari, jadi kesan resikonya sangat bahaya. Sebab Nabi sebut awalu khalqin tusla bihimun nar, awal-awal makhluk yang ditempatkan ke dalam neraka, mana orang yang pertama dimasukkan ke dalam neraka, generasi awal yang akan masuk neraka. Auzubillah min dzalik. Baik. Ataupun kadang-kadang taklah sampai ke peringkat qari pun, kita baca Quran, orang lalu. Jadi bila mana orang lalu, kita pun baca kerana orang tu, untuk orang kata sedap suara dia, lagu dia sedap dan sebagainya. Kesannya sangat bahaya kepada kita. Ada seorang lelaki zaman salafus salih, dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia baca Quran di hujung-hujung malam. Tiba-tiba lalu orang depan rumah dia, maka dia pun, tang orang lalu tu dia persedap sikit, salah sayyidina Muhammad, dia persedap sikit tang tu. Betul, orang pupi ya, baca-baca Quran mengantuk. Dalam mengantuk tu dia mimpi bertemu Allah. Dia tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, balasan bercahaya-cahaya pada huruf-huruf Al-Quran yang dia baca, kecuali tempat yang dia pendengar kat orang tu gelap gelita, tak nampak huruf. Dia pun tanya Allah, pasal apa tanya Tuhan, tak ada cahaya. Jadi Allah kata, Musa sayyidina Muhammad, sebab tang tu hang baca bukan kerana aku. Astaghfirullahaladzim. Jadi bacalah Al-Quran tujuannya kerana Allah. Yang kedua, orang yang syahid di jalan Allah. Syahid jalan Allah ni ialah merupakan
cita-cita kita yang paling tinggi sekali. Asma amanina, al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mati di jalan Allah ialah setinggi-tinggi cita-cita kami. Mana dalam hidup ni kami nak mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jenis mati yang paling baik melainkan mati syahid. Maksudnya orang yang mati syahid punya mulia yang mati syahid. Mereka hanya dikebumikan. Mereka tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disembahyangkan. Cuma dikebumikan. Dan Allahumma salli ala sayyidina. Siapa mereka tak dimandikan? Sebab nama pun syahid. Darah mereka akan jadi saksi, robek tubuh mereka akan jadi saksi, putus tangan mereka akan jadi saksi. Tidak panggil syahid. Subhanallah, sebab itu pada syahadat tu mulia. Maka mati syahid ini mesti menjadi cita-cita kita semua orang Islam. Nabi Yusuf dalam sebuah hadis, man lam yaghzu wa lam yanwil ghazwa mata mitatan jahiliyah. Orang yang tidak pernah berperang dan tidak pernah berniat pun untuk berperang, maka dia akan mati dalam bentuk mati jahiliyah, mati di luar daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Maknanya kita mesti bercita untuk mati sebagai seorang yang mati, namanya mati syahid. Kalaupun tak perang tapi niat tu ada. Kalau Allah izin, kalau ada kesempatan waktu di hari depan mati mempertahan membela agama, aku harap aku termasuk seorang. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka tingginya yang dikatakan mati syahid. Mati syahid ialah jenis mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang kalau saat dicabut nyawa tu dia seperti mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti mana diketit oleh semut saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada orang yang mati yang minta nak balik ke dunia balik, nak mati, mereka orang syahid. Orang yang lain kalau mati nak hidup dia tak marah. Pasal mati sakit. Kecuali orang yang mati syahid, dia nak lagi balik ke dunia, nak perang lagi, nak berjihad lagi, nak mati pula. Kalau diberi 1000 nyawa pun mereka nak balik lagi ke dunia ni, berperang fi sabilillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ada orang yang mati syahid tujuannya untuk dikatakan dia adalah seorang yang jari, seorang yang berani, orang yang hebat. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi hak ni ialah orang yang pertama-tama di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang akan dihumban ke dalam neraka. Dimasukkan menjadi generasi pertama yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Na'udzu billahi min dzalik. Qala wa rajulun lahu malun. Yang ketiga, orang yang ada harta, tasaddaqa minhu sadaqatan, yang dia bersedekah dengan sesuatu sedekah, liyuqala innahu jawadu, tapi untuk dikata pula orang kata dia pemurah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam ketiga-tiga situasi ini, situasi yang sangat bahaya dan memberi mudarat yang besar pada kita. Jaga. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebenarnya bukan dalam 3 perkara ni saja, dalam semua perkara kita mesti niat kita ikhlas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan berniat nak tunjuk ke orang. Jadi kalau berniat nak tunjuk ke orang, habis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi nanti kita dituntut untuk hang nak dengan apalah hang ambil kat orang yang hang niat tu nak. Yang hang buat kerana siapa tu. Qala wariya'u qala al-hadithu mukhtasarun bi ma'nahu. Hadis diringkaskan
dengan maknanya. Jadi riwayat bermakna di sini. Qala war-riya'u ibaratun an talabil manzilati 'inda an-nas. Riya' ni apa? Riya' ni ialah satu ibarat. Ibarat maknanya kata yang didatangkan, untuk makna ibarat. Sebab riya' tak boleh tunjuk. Kalau kita kata mana meja, orang tunjuk ni meja. Mana tiang? Tiang. Mana kereta? Kereta. Riya' macam mana? Tak boleh tunjuk. Sesuatu yang tak boleh tunjuk, maka didatangkan ibarat. Ibarat mana perkataan yang didatangkan. Antalabil manzilati, satu ibarat daripada menuntut kedudukan indan nas. Menuntut mana? Mencari kedudukan di sisi orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi riya' ni dia bukan dapat dilihat di zahir. Riya' ni di dalam hati. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi sesiapa yang dalam hatinya ada niat untuk mendapat kedudukan di sisi orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi dia itu disebut dengan orang yang riya'. Qala ibaratun war-riya'u ibaratun an talabil manzilati 'inda an-nasi bi'amalin yataqarrabu bimithlihi ila Allah ka salati wa siyami. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menuntut kedudukan di sisi orang ni, dia beramal dengan amalan yang mendekatkan amalan itu kepada Allah. Kasalati wa siyami, seperti puasa dan juga seperti semayang dan juga puasa. Okey, amalan tu yang dia buat tu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia tak niat mendekatkan diri kepada Allah, dia niat untuk berkedudukan di sisi orang, maka dia panggil riya'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti semayang. Semayang ni lillahi ta'ala. Puasa pun lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dia lillahi ta'ala, tapi segi niatnya kerana orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi amalan apa-apa yang kita buat yang ada nilai pada sisi Allah, jangan niatkan kerana siapa-siapa. Niatkan hanya kerana Allah saja. Qala fa in ahsasta min nafsika birriya'i fala tatlubanna al-khalasa minhu bitarkil amali fatakuna qad ardaita asy-syaitana bal 'alaika an tanzura fakul amalin la tastati'u an ta'malahu ila haitsu yaraka an-nasu kal hajji wal jihadi wa talabil 'ilmi wa salati jama'ati wa majra dhalika fa 'alaika an taf'alahu zahiran kama amaraka Allah wa jahid nafsaka wasta'in billah. Kata Muslim rahimahullahu ta'ala, kalau kamu berasa fa'in ahsasta, kalau kamu berasa min nafsika birriya, kalau kamu berasa dalam diri engkau itu riya, fala tatlubanna al-khalasa minhu bitarkil amali, kamu jangan tuntut melepaskan diri kamu daripada riya tersebut dengan meninggalkan amalan. Kata Imam Haddad, kamu buat sesuatu amalan yang mendekatkan diri kamu pada Allah, tiba-tiba mai dalam diri kamu itu riya. Jangan kamu nak melepaskan dari riya, kamu tinggalkan amalan tu. Imam Haddad, fatakuna qad ardata syaitana, sebab dengan kamu meninggalkan amal tersebut, kamu menyukakan syaitan. Contoh, satu masa guru saya dah cerita, satu orang di Mekah tu dia mengajar ganti ayah. Ayah tok guru besar. Hari itu ayah tak boleh mengajar, ayah suruh dia mengajar. Jadi bila dia mengajar ganti ayah, ramai orang. Jadi
Nanti dia ganti lagi ayah dia, ramai lagi orang. Nanti ganti ayah, ramai juga orang. Satu hari itu, dalam tu mengajak-mengajak tu timbul rasa, kemas juga aku ni. Ataupun dia mengungkapkan ungkapan yang menimbulkan rasa nak menunjuk pada orang. Jadi ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun tutup kita. Minta maaf lah, sakat lagi kita ngaji hari ni. Wallahualam. Ada masalah sikit. Dia pun balik. Bila balik, itulah balik awal. Bila balik awal, kata ayah dia, balik awal. Itulah ayah tadi waktu ngajak tadi ni, demai rasa masalah Sayyidina Muhammad. Dalam hati, rasa nak tunjuk ke orang, rasa-rasa tu. Tuhan berhenti. Berhenti ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu tak syaitan tepuk tangan? Tahu tak? Syaitan tepuk tangan. Pasal apa? Berjaya. Menimbulkan dalam hati riak, tinggal. Bukan cara dia. Bukan caranya dengan meninggalkan amal. Sebab itu kata ulama, fi'lul amal li'allin nasi riya'un wa tarkul amal li'allin nasi syirkun. Fi'il amal li'allin nas namanya riak. Buat satu amalan kerana orang namanya riak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa tarkul amal li'allin nasi syirkun. Sementara meninggalkan amal kerana orang namanya syirik. Maknanya buat amal kerana orang namanya riak, tinggal amal kerana orang namanya syirik. Kalau macam tu, masalah Sayyidina Muhammad, tepuk tanganlah syaitan. Pasal apa? Berjaya menggagalkan penerusan seseorang itu menyampaikan ilmu kepada orang ramai. Kata dia, fala tatlubannal khalasa minhu bitarkil amali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka jangan engkau meninggalkan, jangan engkau menuntut terlepas daripada riak tersebut dengan meninggalkan amal. Kerana kalau engkau meninggalkan amal, maka engkau meredakan syaitan. Bal alaika an tanzura. Tapi hendaklah engkau melihat. Maka hendaklah engkau melihat, fakulu amalin la tastati'u an ta'malahu illa bihaitsu ila haitsu yaraka an-nas kal haji wal jihadi wa talabil ilmi wa salati jama'ati wa majra dhalika. Buka selalu ni Sufi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Fakulu amalin la tastati'u an ta'malahu. Maka setiap amalan yang kau tidak mampu untuk engkau melakukannya, melainkan haitsu yarakan nas, melainkan engkau buat amalan tersebut orang tengok engkau. Seperti pergi Mekah kal haji. Haji mana boleh kita buat kita sorok. Lepas tu wal jihad, berjuang fi sabilillah, mana boleh kita buat kita orang tak nampak. Wa talabil ilmi, belajar, menuntut ilmu pengetahuan, sama juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sama juga. Mana mungkin kita belajar, kita menyorok, kita sembunyikan perbuatan kita. Sembahyang jemaah pun tak boleh juga kita buat sorok. Sebab sembahyang jemaah ni kena buat di masjid, kena buat di surau. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa majra dzalika, dan apa saja yang berlaku seperti itu, yang berjalan seperti itu, fa alaika an taf'alahu zahiran kama amaraka Allah. Jadi ketika itu maka wajib kata engkau bahawa engkau melakukannya, iaitu amalan tersebut zahiran, secara zahirnya, kama amaraka Allah, seperti mana yang Allah perintahkan. Wajahid nafsaka wasta'in billah, dan lawan nafsu kamu dan minta pertolongan dengan Allah. Jadi kata Imam Haddad, satu amalan yang tak boleh kamu buat sorok amalan tersebut, buat amalan tersebut zahirnya kerana Allah, lepas tu
Lawan nafsu kamu kalau dia nak kata ataupun dia nak suruh kita buat kerana orang. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan Allah. Mintalah pertolongan Allah. Jadi kesimpulannya masalah Sayyidina Muhammad, riak ni tak boleh buang. Walaupun kita ngaji tapi tetap nak nunjuk juga. Tetap demai juga nak tunjuk ke orang tu. Lebih-lebih lagi amalan yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang kita buat kena tunjuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh lain seperti mana orang azan ataupun orang jadi imam, orang suara sedap jadi imam, orang yang suara sedap jadi muazzin. Macam mana? Dia tak tunjuk orang sebab benda tu kena tunjuk. Buat amalan seperti mana yang Allah hendak, cara zahirnya seperti mana Allah hendak, tapi dalam hati perjuangkan keikhlasan, kedemai dalam hati nak tunjuk ke orang. Salah Sayyidina Muhammad, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Minta ampun kat Tuhan dan minta, ya Allah, bantulah aku untuk aku mendapat keikhlasan. Jadi kesimpulannya, awal itu kena ikhlas. Tengah-tengah tu dia main kerana orang, dia boleh settle dengan astaghfirullahalazim. Tapi jangan awal-awal itu tak ikhlas lah, reject. Buat tu daripada awal lagi. Tengok orang main. Tengok orang main. Kita dalam masjid, tengok-tengok ada orang masuk masjid, kita pun angkat takbir, Allahu Akbar. Main sorang-sorang tak larat, malas, tak kuat. Tengok orang masuk, mana bayang, semangat sikit. Dia pada awal tu buat kerana orang lah, tu reject. Jadi semua satu amalan kita buat kerana Allah, tapi tengah-tengah tu main kerana orang, kita settle dengan astaghfirullah, jadi Allah ampun, Allah terima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya riak ni kalau dia timbul, katok dah, jangan bagi timbul. Timbul lagi katok, timbul lagi katok, jangan bagi timbul. Jadi maknanya settlekan dengan hadirkan bahwasanya kita boleh buat ialah dengan kurniaan Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Munajat kita pada pagi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Grup infak Darsa 1, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 6, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, Maswati Sungai Buloh, Rabi'atun Seberang Jaya, Rozita Sukat Amal Masyuri, Nazar Sekuaga Kepala Raja Udar, Suzi Sekuaga Kajang, Umi Sekuaga Amangan Haid, Batis Syadarwi Syah Shah Alam, Abdul Rahim Abdul Samad Madasri Putra, Rozani Nasruddin Tamam Mawar Ceras, Muhammad Satria Budiman Lembah Beringin, Nur Halinda Husin, Taman Datuk Senu, dan Rozita Sekuaga daripada Shah Alam. Allah kabul hajat mereka, Allah mudahkan mereka urusan di dunia, urusan di akhirat. Jadikan anak-anak mereka anak yang soleh-soleh. Allah bahagiakan mereka di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.